Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang dimuliakan Ketua Muslimat Masjid Al-Irsyad Puan Suryani. Ya, seterusnya puan-puan kaum muslimat Masjid Al-Irsyad USJ 1 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat bertemu buat kali pertamanya di dalam slot kuliah duha, kuliah muslimat ni. Tak pernah lagi Ustaz menghadiri ataupun berikan kuliah muslimat, kuliah duha. Jadi hari ini kebetulan Ustaz Syarizan tak boleh main, jadi kita berjumpa bersua muka dalam arena kuliah duha pula di masjid ini. Selalu Ustaz dalam arena kuliah maghrib. Jadi perempuan ada kak ni, dia duk main kuliah maghrib, ada duk jumpa dia, duk sembang orang Kedah lah. Jadi kami sembang Kedah lah. Kami cakap Kedah hak keluar pelet-pelet yang Kedah punya tu, lawak-lawak Kedah hak lama tak keluar tu kami keluar lah. Sama-sama kami. Maka puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukurlah, mudah-mudahan pertemuan kita ni bukan kali pertama dan terakhir, tapi akan disusuli dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya-Allah, untuk kita sama-sama dapat kongsi ilmu, muzakarah ilmu, agar dapat memberi manfaat buat kita semua, insya-Allah. Kerana kita ni di dalam kita nak bersyukur di atas nikmat hidayah dan taufiknya, di antara yang Ustaz selalu sebut ialah kita kena buat 3 perkara. Yang pertama, istiqamah di dalam beribadah. Yang kedua, istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, istiqamah dalam berdoa. Istiqamah dalam beribadah, macam kita tahu lah, kena buat ibadat ni secara konsisten, tak boleh bermusim. Baca Quran pun tak boleh musim Ramadan saja. Lepas Ramadan tak baca-baca dah Quran, tak boleh. Kena baca setiap hari, ana al-laili wa atrafan nahar, sembahyang 5 waktu sehari semalam, tak boleh tinggal. Ibadat kita kena konsisten buat secara berterusan. Tak boleh ikut kita rajin buat, malas tinggal. Tak boleh. Rajin ke malas ke, suka ke tak suka ke, kena buat. Kalau tidak, hidayah itu akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita sayang kepada hidayah, kita mesti konsisten istiqamah di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang Ustaz selalu sebut ialah istiqamah dalam menuntut ilmu. Macam puan-puan, biar kita tak ramai, tapi kita sentiasa ada dalam kuliah-kuliah kita. Kerana itulah yang akan menjaminkan kita mendapat hidayah dan taufik. Dengan kita main mengaji, main duk dengar kuliah ni, dia bertambah iman, bertambah amal kita, bertambah ilmu, bertambahlah petunjuk dan taufik daripada Allah SWT. Sebab itulah di pihak Puan Suryani kita pun, dia pun duk susun jadual nak bagi ke tuan-tuan, bagi kepada puan-puan pengisian-pengisian yang terbaik untuk kita buat balik sebagai panduan, pedoman, pegangan kita dalam kita hidup kita ini, supaya semakin hari semakin kita membuat pembaikan. Setiap kata kita mengaji ni sebab kita nak buat pembaikan, kita nak buat pemulihan, kita nak buat pembetulan. Dan baki hidup kita, macam itulah kita kena buat dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita tak istiqamah menuntut ilmu, biar macam Puan Suryani bagi tahu kat Ustaz tadi sedikit maklumat, dia kata Ustaz tak ramai, tetapi mereka-mereka yang ada ni istiqamah. Yang tu sonok. Kesungguhan istiqamah itulah yang lebih baik daripada 1000 karamah. Nak dapat istiqamah, hadir pada setiap kuliah yang ada di dalam Dewan Asy-Syafi'i di Masjid USJ 1 ni, Masjid Al-Irsyad ni. Kita boleh main setiap kuliah ustaz-ustaz, tak kira ustaz apa pun, mesti ada manfaat ilmu yang kita akan dapat. Maka kita telah mendapat satu kemuliaan yang dipanggil al-istiqamah khairun min alfi karamah.
Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keramat. Maknanya kita dapat istiqamah. Istiqamah apa dia? Kita konsisten, kita committed dengan jadual, dengan segala komitmen kita dalam setiap ilmu, majlis-majlis ilmu. Itu dipanggil istiqamah. Sebab tu dikatakan kalau nak relax, nak rehat, dipanggil istirahat. Yang tu mudah. Istiqamah itu susah, istirahat itu yang senang. Nah, istirahat kita duduk di rumah istirahat. Tapi kalau kita nak main sini, kena kesungguhan, kena perlu kepada pulun sikit, kena rajin sikit, baru boleh sampai. Jadi istiqamah dalam menuntut ilmu ni adalah satu cara untuk kita mempertahankan nikmat hidayah yang sedang kita dapat. Sebab hidayah ni, kita tanda sayang kepada hidayah dan taufik ialah kita rajin mengaji. Kalau orang tu malas mengaji, dia tak sayang kepada hidayah dan taufik yang dia sedang dapat. Sebab tu dia boleh hilang dan pergi begitu saja. Allah boleh tarik balik nikmat hidayah dan taufik. Yang ketiga ialah yang dipanggil sebagai istiqamah dalam berdoa. Ni doa ni kena minta ustaz ajak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa ni tuan-tuan, Ibnu Kamaruddin ni dia buat satu video dalam online. Dia buatlah satu video pendek. Ustaz cerita tentang adik Hamka yang murtad, umur 54 tahun. Tahu tak adik Hamka ni? Hamka kenal tak? Hamka ulama besar. Dia tulis banyak novel dan sebagainya, tafsir Al-Azhar, dan dapat 39,000 view dah cerita tu. Banyak orang tak pernah cerita. Jadi bila dia buat tajuk adik Hamka menjadi padri Kristian, jadi dah orang pakat tengok, orang pakat view. Tadi ustaz tengok dengan dia kata 39.3,000 dah ustaz. Mungkin sebab cerita ni tak pernah diceritakan oleh orang lain, penceramah-penceramah lain tak cerita. Sebab apa? Sebab dia tak sayang nikmat hidayah yang dia dapat. Ayah dia tok guru, abang dia tok guru, tapi dia tak pernah appreciate dan hargai nikmat Islam yang dia nikmati selama 54 tahun. 54 tahun. Lalu dia ni tuan-tuan convert masuk Kristian di kala umur 54 tahun. Ada satu kisah lagi tuan-tuan, seorang padri pula, padri Kristian yang masuk Islam umur 54 tahun, Yusuf Estes. Dia masuk Islam umur 54 tahun. Perjalanan dia, ni kata hidayah milik Allah nah. Allahu Akbar. Anak ulama jadi Kristian umur 54, anak padri, keluarga pastor yang membina church yang pertama di Amerika, di kawasan West apa tak tahu, ustaz tak ingat lah, di kawasan tempat duduk mereka. Dia bina, dialah Yusuf Estes dan keluarga dialah yang membina church yang pertama di kawasan perumahan mereka. Punyalah hardcore dalam Kristian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi hidayah dekat dia. Perjalanan dia nak masuk Islam itu bersekitar 90-an. 91 dia masuk Islam. Rupa-rupanya dia nak dapat hidayah ni melalui dua orang. Nombor satu, melalui seorang jutawan, seorang korporat Mesir, Muhammad bin Abdul Rahman. Muhammad bin Abdul Rahman ni ayah dia perkenalkan ayah Yusuf Estes ni. Mungkin Estes tu ayah dia kot, tapi ayah dia pun nanti masuk Islam juga dengan dia. Dia berkawan, ayah dia perkenalkan, hang nak meniaga, hang kena belajar dengan Muhammad Abdul Rahman ni. Dia seorang padri, seorang yang hardcore Kristian. Dia kata, aku nak berkenalan dengan seorang yang menganut agama yang suka membunuh orang. Dia nak gambaran dia, Islamofobia dia panggil. Dia pada pandangan dia sebelum dia kenal Muhammad ni, dia kata Muhammad ni akan berjanggut, akan pakai sorban. Muhammad ni adalah penganut agama yang suka bunuh orang, agama ganas, pengganas, teroris ke?
Teritoris pula dah. Teroris. Agama teroris dia panggil. Teroris ni makna pengganas. Jadi dia duk nampak gambaran dia kata ya Allah, bukan ya Allah lah, dia punya Tuhan dia. Dia kata macam mana aku nak bergaul ni. Last kali dia duk nak tarik Muhammad masuk Kristian. Tiba-tiba Muhammad ni orang Mesir, jutawan Mesir yang dia perkenalkan di Amerika. Ayah dia suruh kawan share partner. Dia ajak Muhammad duduk dengan dia dalam rumah dia. Bila waktu makan, dia pun bersembang, bercakap, bercerita. Waktu makan malam, waktu malam tu yang dan sembang ni penting juga. Kita kadang makan sekali dengan anak-anak pun tak mau kadang-kadang. Waktu makan tu lah rupanya masuk hidayah. Tu sebab tu lah penting makan berjamaah ni pun. Sebab tu dalam keluarga, nak membina keluarga yang bahagia, bukan takat solat jamaah saja, makan berjamaah tu pun penting. Dan membina kasih sayang, dan juga dalam kita nak memasukkan nasihat kepada anak-anak kita dikala kita sedang menikmati makanan. Sebab tu dalam bab makanan ni pun kadang-kadang kita dah lari daripada pedoman Quran. Kita kadang duk makan tengok gadget, kita kadang duk makan tengok TV. Semua tu tak betul lah. Sebab dalam Quran fal yanzuril insanu ila ta'ami. Allah kata tengok makanan kamu apabila kamu makan. Daripada mana? Ingat, kenang balik budi jasa Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita beras, nasi, lauk, ikan, ayam, sotong, ketam dan sebagainya. Lama tak makan ketam. Tu yang sebut. Maka itu yang Allah suruh. Tapi lah ni depa makan sambil tengok benda lain makan, dan itu pun tak baik untuk kesihatan kita. Jadi kita tidak fokus, kita tidak menghayati makanan tu. Jadi makan pun dia jadi banyak, kadang makan jadi tak puas sebab kita duk fokus kepada yang lain. Maka sebab itu duk tengah makan tu dia duk tanya Muhammad ni, dia mula tertarik. Dia tanya Quran ada berapa versi? Sebab depa kan apa nama kitab Injil, kitab Bible tu banyak versi. Versi Barnabas lah, versi apalah kita pun tak tahu. Old Testament New Testament apa bala. Maka dia kata, jawab Muhammad, kami satu dulu kini selamanya, Quran kami hanya satu versi saja. Tidak ada tokoh, tidak ada tambah, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Oh macam tu kan dia kata. Mula dia kenal, last sekali lama-lama dia pun tertarik dengan Islam. Dan ditambah pula dengan seorang lagi kawan dia, padri yang sakit, nama Peter Jacob. Peter Jacob ni pun padri juga, kawan dia juga, yang menjadi pastor dan padri di wilayah Texas, Amerika. Besar jawatan dia. Maka dia ni sakit. Bila sakit sembuh, dia ajak main duduk dengan dia di rumah. Jadi dia duduk tiga ni. Maka berlakulah perbincangan Peter Jacob dengan Muhammad, dengan dia Yusuf, yang belum nama Yusuf, nama apa-apa kita tak tahu, Yusuf Estes ni. Maka dia duduk bincang-bincang, lama-lama Peter tu dulu dapat hidayah. Peter tu dulu yang mengucap dua kalimah syahadah. Dia pergi semayang di masjid, Muhammad ajak dia pergi tengok semayang. Jadi Peter ni tengok semayang, balik sembang dengan dia Yusuf Estes. Daripada dua orang sembang, dia tahu tak ada apa pun Islam tu. Peter kata memanglah lepas semayang balik tak ada apa pun. Tapi kali yang kedua ketiga tengok Peter ni dah berubah. Peter pun semayang sama. Oi, engkau pasal apa Peter? Dia panggil Peter ni dia panggil Peter. Dan tu dia tanya Peter kata aku dah teringin masuk Islam. Dan tak lama lepas pada tu dia tengok kawan dia masuk Islam, dia pun teringin nak masuk Islam juga. Dia pun melafaz kalimah syahadah. Perjalanan dia mendapat hidayah rupanya melalui seorang kawan dalam bisnes. Tetapi kawan ini tidak larut, dia membawa kawan-kawan dia, dua orang masuk Islam. Ni orang Mesir yang hebat ni, Muhammad bin Abdul Rahman nama dia, yang berjaya menarik dua padri, dan yang berjaya juga menarik keluarga Yusuf, kerana mak ayah dia daripada seorang keluarga padri
bertukar menjadi seorang pendakwah Islam. Daripada pendakwah menjadi pendakwah kepada agama Islam. Ini puan-puan sekalian, kita nak cerita tentang bagaimana padri masuk Islam pula. Hari itu tak cerita anak ulama masuk Kristian. Ini perjalanan hidayah seorang padri Kristian masuk Islam, Yusuf Estes ni. So dia masuk Islam, dia convert, bukan sekadar jadi orang Islam biasa. Dia gunakan kemahiran dia dulu duk ceramah, duk ajak orang kepada Kristian. Sekarang Yusuf Estes menjadi pendakwah yang terkenal di Amerika dan di seluruh dunia. Dan dia mempunyai pendekatan dakwah yang hebat. Kerana pengalaman yang dia dapat daripada dia duduk dan Kristian tu, macam mana nak tarik orang, nak tarik crowd, dia gunakan untuk menarik orang kepada Islam. Dan dia sekarang tuan-tuan, dia boleh kita perempuan sekalian terkenal lah. Dia ada channel dia sendiri, dia ada YouTube dia sendiri, Yusuf Estes ni. Dia sangat popular lah di kalangan mubaligh Islam. Dulu mubaligh Kristian. Itulah dia dikatakan hidayah milik Allah. Jalannya dia berkenalan dengan seorang Islam, Muhammad Abdul Rahman, dan kemudian kawan dia dulu buka Peter yang dulu lebih besar jawatan daripada dia, Peter Jacob ni, masuk Islam dulu. Itu membuka lagi hati dia. Dan Muhammad ini pula menunjukkan akhlak yang mulia. Yang ni kita nak bincang, akhlak mulia. Muhammad dia tak tunjuk keras, dia tak tunjuk dia seorang anti kepada Kristian, dia tak tunjuk dia anti kepada kafir, dia tak tunjuk sikap dia yang ganas. Dia bahkan dia menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia bergaul dengan mereka di Amerika, dia duduk sekali serumah dengan mereka, tetapi dia tidak larut. Dia berjaya melarutkan orang lain. Dia bukan larut, dia tak jadi macam dia jadi macam ikan yang tak larut dengan masin tu. Bila mati baru masin. Maknanya Muhammad Ibnu Abdul Rahman ini, tokoh daripada Mesir ini, kita terima kasih banyak kerana dia berjaya memasukkan insan, dan Allah Ta'ala hantar dia sebagai penyabab untuk dia memilih dua orang padri yang besar di Amerika. Yang menariknya juga keluarga Yusuf Estes pun masuk Islam juga. Jadi tuan-tuan yang perempuan sekalian, kita nak ambil pengajaran bahawa hidayah itu milik Allah. Seorang yang hardcore Kristian, kalau Allah nak, dia akan dapat Islam. Kalau seorang anak ulama duduk dibesarkan dalam pondok, dalam sistem agama Islam yang sempurna, tapi dia tak hargai nikmat Islam itu, Allah boleh tarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan cerita-cerita ini membuka kepada kita satu kesedaran. Kesedaran apa dia? Hidayah milik Allah. Tak ada siapa pun yang boleh mendabik dada. Allah boleh pilih siapa yang dia nak. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia boleh beri hidayah kepada siapa yang dia suka, siapa yang nak sangka, siapa yang nak. Orang lain mungkin kata kerat jari dia masuk Islam ni, Yusuf Estes ni. Kena kerat sungguh lah. Kalau siapa yang pernah kata depa ni, keluarga ni kalau masuk Islam kau kerat jari, kena kerat sungguh, pasal masuk sungguh. Jangan duk cakap hidayah milik Allah. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, dia tak bagi kita pandang orang kafir dengan pandangan hina. Sebab dia kata kita tak tahu dia tu nanti masuk Islam, kita boleh jadi terkeluar, dia kata. Kita tak tahu ending kita tak tahu ending dia. So, jangan kamu mencaci, mencerca, menghina, memaki orang-orang kafir kerana kamu belum tentu tahu ending dia macam mana, ending kita macam mana. Jadi kadang-kadang kita sikap Muhammad bin Abdul Rahman ni, sikap dia tidak pandang hina, dia tidak pandang lekeh puak-puak kafir pada diri ni, dan dia tidak mengambil pendekatan musuh. Dia berkawan, dia sampaikan mesej Islam, risalah Islam slow. Akhirnya membuka hati. Di samping dia menunjukkan peribadi dan akhlaknya yang mulia. Jam solat dia solat.
Depa duk tengok pasal apa ni Muhammad ni dia pergi lari menyembah Tuhan dia, apa punca dia. Depa kaji. Depa padri, depa tak solat, tak apa. Tu cakap pandai saja. Ibadat tak ada Kristian ni. Tapi agama Islam dia kata mengajar orang-orang dia, penganut-penganut dia untuk setia dengan Tuhan. Walau sibuk seorang mana Muhammad ni dalam urusan bisnes, dia akan lari ambil masa dengan Tuhan. Dia kata orang Islam hebat. Dari segi hablum minallah, yang ni ada hubungan dengan Tuhan. Yang tu yang mereka tak ada. Dia cari-cari dan itulah menjadi penyebab untuk dia seronok dapat semayang. Dia kata berjamaah kali pertama di masjid, Muhammad bawa mereka merasai suasana untuk solat berjamaah. Dan dia yang duduk dengan kekafiran ni merasa itu satu nikmat. Yusuf Estes ni dengan Peter Jacob ni, lepas mereka semayang berjamaah tu, mereka rasa satu kenikmatan, satu keseronokan, kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan jiwa yang dia tak pernah rasa sebelum dia masuk Islam. Tu dia kata pengalaman dia first time dia solat berjamaah. Kita tuan-tuan, perempuan sekalian, hak duk dalam Islam, kemarin Ustaz ceramah di Glamary, muslimat ya. Minggu ni kira tiap-tiap hari ada kuliah muslimat. Tu bagus kalau depa boleh bagi kuliah tetap kat Ustaz, tiap-tiap hari ada kuliah muslimat pagi. Di hari Isnin Ustaz di Kelana Jaya ganti juga Ustaz mana tahu Ustaz Imam Muda Hafiz, dia suara tak ada. Suara dia tak apa nak keluar. Dia ada macam apa nama naik bintik-bintik biji-biji di apa nama di rengkung dia tu, di dekat peti suara tu. Ustaz ganti dia. Kemarin di Glamary dia buat kuliah khas juga. Hari ni di Arsyad. Dan esok di Al-Falah. Jadi kuliah muslimat semua pukul 10 pagi. Pagi tak apa Ustaz, memang lapang. Tapi kalau maghrib tak boleh lah, penuh dah. Tapi kalau pagi 10 ni insya-Allah. Maka tak mana tadi cerita sembahyang ni, budak-budak kita Ustaz cerita duk nak hina Islam ni. Remaja-remaji kita, muda-mudi kita, seorang yang kata hafal Quran 15 tahun, ya Allah nak heran ke hang tak mau macam dengan Nabil kata tu betul. Hang tak mau kepada Islam, 1 juta lagi orang Allah boleh tarik masuk Islam. Hang tak mau kepada Islam, hang nak keluar Islam, nak tanggalkan pakaian muslimah, benci tak suka tutup aurat, nak buka dia londeh, nak pakai skirt, nak pakai cara mendedahkan aurat. Maka Allah kata tak heran, 1 keluar Allah boleh tarik 1 juta lagi orang boleh masuk agama dia. Sebab bila milik dia hidayah, hang tak mau, hang jangan duk hina. Maka itu dia yang kita nak tengok ni, kisah Padri Yusuf Estes ni, bagaimana dia merasai nikmat, betapa nikmatnya salat berjamaah kali pertama tu. Dia kata yang ni yang kita orang Islam dapat tapi tak pernah menghayati dan merasai nikmat, tidak pernah menikmati dan merasai nikmat. Padahal duduk di dalam nikmat. Betul lah nikmat ni akan dirasai bila hilang. Bila nikmat tu duduk ada dengan kita, kita tak berapa nak hargai, tak berapa nak appreciate sangat. Tetapi bila dia hilang daripada kita, barulah ya Allah nikmatnya rupanya sembahyang, nikmatnya kita dapat sujud, nikmatnya dapat kita berjamaah. Dan ni lah yang Ustaz ambil daripada kisah Yusuf Estes. Bila Ustaz baca cerita dia, dia kata yang menarik perhatian Ustaz bila baca dan dengar apa yang disampaikan, dia kata pertama sekali pengalaman dia ialah dia kata nikmat yang aku tak dapat selama aku hidup 54 tahun, iaitu nikmat solat berjamaah bersekali pertama dengan kawan dia Muhammad bin Abdul Rahman dengan Peter Jacob yang sudah masuk Islam. Dan lepas pada itu dia berazam, bertekad, dia kata untuk aku mendalami agama Islam ini, dan aku berjanji dan bertekad untuk menyebarkan agama ini seluas-luasnya. Dan alhamdulillah Tuhan makbul cita-cita impian dia itu. Maka sekarang follower dia, pengikut dia yang mengikuti ceramah-ceramah dia, bayan-bayan dia, taklim-taklim dia,
Bukan hanya peringkat kita orang-orang dewasa, tapi kanak-kanak pun dia punyai cara dan metodologi tarik budak-budak. Dia buat lagu, dia buat nasyid, dia buat soalan-soalan yang mudah untuk orang mengenali Islam. Ni cerita padri mereka masuk Islam. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Yang kita nak tarik ialah dengan akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh orang Islam, itulah menjadi punca masuknya Islam padri ini. Hak selama dia kenal Islam dengan cara penulisan daripada orientalis, daripada penulisan-penulisan musuh-musuh Islam yang disebarkan di Amerika, semua itu tak benar. Melainkan dia mendapatkan gambaran yang betul dan jelas daripada kawan dia Muhammad. Barulah view dia, persepsi dia terhadap orang Islam berubah. Betul lah, kadang-kadang Islam ini terhijab, terlindung dengan perangai orang Islam. Hak dia dikenal orang-orang Islam yang ganas tu satu bab. Itu bukan Islam sebenarnya. Keindahan Islam terlindung dengan perangai orang Islam yang tak elok. Sebab itu kata seorang daripada ulama Mesir, tak ingat nama dia, siapa masyhur ke apa, dia Hasan Huzaifi kah, dia sebut Islam ni terhijab dengan orang Islam. Keindahan Islam ni terlindung dengan perangai orang Islam. Sebab itu perangai Islam ini yang Allah SWT kita buat ni banyak ada pada orang kafir. Pada Jepun misalnya, dia kata keindahan, kebersihan itu separuh daripada iman. Kebersihan itu daripada iman. An-nazafatu minal iman. Mereka kebersihan sangat hebat. Lepas tu dipanggil amanah, integriti. Mereka cukup rendah indeks rasuah. Dan mereka kalau kita tak dompet yang bukan milik mereka, akan sampai balik kepada tuannya. Mereka tak ambil, tak usik, walau 1 yen, 2 yen, 3 yen, 10,000 yen pun mereka tak akan ambil. Kisah seorang tu naik train, dia berhenti satu stesen, dia tinggal dompet dalam toilet, terlupa. Dia boleh dapat balik kerana Jepun ni dia ambil pergi hantar kepada pengurusan train. Pengurusan train ni dia trace orang, cari balik, boleh dapat balik tuan punya dompet tu. Tanpa dia kata hilang RM1, 1 yen pun tak hilang, apatah lagi 10, 100, 1000. Sebab apa? Sebab mereka tu kadang-kadang mengamalkan Islam. Kadang-kadang sebab tu kata-kata guru kami di Mesir dulu, kami pergi ke negeri orang kafir, kami dapati Islam tanpa ruh. Kami balik main negeri kami di Mesir, kami dapat Islam itu ruh, badan tak ada. Semangat, ceramah, masya-Allah, tapi ruh Islam, badan dia, pengamalan Islam tu tak ada. Pergi tandas, ya Allah punya kotak kencing di dinding puak-puak Arab Mesir ni. Dia punya ketang tu dekat 10 tahun lagi Ustaz Pi duk ada. Punya dahsyat ayat kencing ni, bah. Tu dia dekat danuk tu, lekat dia punya ketang di dinding tu. Bahasa apa kita kata ketang? Danuk dia tu, nak bagi apa? Berketang tu, bagi apa? Tak tahu nak bahasa depa ni. Bekas dia tu lekat lah. Bekas dia tu. Maka itu dia kata tu, duk ceramah dia kata, tu yang dia kata roh tanpa badan. Roh sangat hebat. Semangat Islam tu sangat hebat. Tapi amalan Islam tak ada. Pergi negara yang kafir, badan Islam ada, roh tak ada. Mereka tak masuk Islam. Tapi amalan Islam suruh tu ada pada mereka. Tu sebab tu dia kata, kalau kita tarik mereka masuk, dia jadi hebat. Islam kalau kita boleh tarik Korea, Jepun ni masuk Islam, Allah. Cina pun duduk dalam negara kita ni, Cina-Cina ni pun kalau kita boleh tarik, cukup hebat. Tu yang Tok Ni Aziz suruh kita tarik Cina-Cina ni supaya dekat dengan Islam. Dakwah mereka masuk Islam. Tu dia dulu duk dakwah kapal sim, pergi bagi kek hadiah apa semua, birthday dia, cuba nak dekati, nak ubah persepsi mereka terhadap Islam. Sebab mereka duk kata Islam ganas, Tok Guru Ni Aziz ni apa, tak erti merintah apa semua. Maka dia nak ubah benda tu supaya puak-puak kapal sim, puak-puak sing, puak-puak ni cuba hampa kenal Islam melalui akhlak yang dia cuba tunjukkan. Silap-silap kalau bagi kat dia masa, dan Tuan bagi panjang lagi umur dia,
boleh tarik. Sebab padri sami-sami pun seluk dengan dia. Sami-sami siam. Oh, ini Tok Guru, dia kata susah mau cari orang macam ni, dia kata. Maka tuan-tuan, tu cara dia tak cengih pun. Dengan orang kafir ni dia dekat, dia nak tarik depa dengan akhlak dia. Bukan duk hentam, duk kata kafir apa ni jahat nama tak. Tapi dia pi dekat depa, tunjuk keindahan Islam yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Rahman. Inilah yang dikatakan akhlak bisa menarik orang kepada Islam. Sebab tu Ustaz kata Islam ini dia bukan tersebab dengan kekerasan, dengan patah pedang, tetapi dia ditarik, menarik orang dengan akhlak, kesantunan kita, kelembutan kita. Sebab tu ada Ustaz baca satu kata-kata, dia kata lemah lembut itu, akhlak yang elok ni, lebih tajam daripada pedang besi. Sebab pedang besi hanya boleh menembusi jantung, menamatkan riwayat, membunuh manusia. Tetapi senjata lemah lembut akhlak mulia ini bisa menembusi jantung juga, tetapi tidak membunuh, menghidupkan hati yang mati kepada hati yang hidup, menukarkan manusia yang kafir kepada Islam. Ini dia kata lebih tajam pedang lemah lembut ini daripada mata pedang besi ini. Mata pedang besi merobek jantung, membunuh. Tetapi mata pedang lemah lembut, mata pedang akhlak yang mulia bisa menembusi hati, tetapi tidak membunuh, menghidupkan hati yang mati, menukarkan hati yang kafir kepada Islam, menukarkan kebencian menjadi cinta. Daripada dia benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Allah, menjadi cinta kasih kepada Allah, menjadi cinta kasih kepada Islam, menjadi cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah tuan-tuan, perempuan yang dikasihi Allah sekalian. Kita bincang yang inilah tuan-tuan, bagaimana kita nak menarik orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim kepada Islam. Tidak ada lain jalannya, tidak ada lain caranya, melainkan kita kena menunjukkan akhlak yang mulia. Sebab itu kitab-kitab 40 hadis akhlak mulia ini kita ambil tuan-tuan untuk jadikan sebagai pengisian slot kita pada pagi ini. Dimulakan dulu oleh Ustaz dengan cerita Yusuf Estes, padri yang masuk Islam, dengan keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh Muhammad bin Abdul Rahman, seorang korporat daripada Mesir yang hidup dan membina empire di Amerika. Dia kaya, dia tidak larut. Dia kaya, dia pegang prinsip Islam. Dia kaya, dia bawa mesej Islam. Dia tidak lupa dengan Islam. Yang tu dia untung, mendapat saham yang besar atas dakwah Yusuf Estes yang buat sekarang ni. Dialah jadi upline. Upline. Sebab bawah dia downline tau. Kalau MLM, segala pahala-pahala naik ke upline tu. Yang dibuat oleh Yusuf Estes dan kumpulan dia dan juga tim dia tu, naik kat dia. Sebab dialah menjadi sabab. Tu yang Peter Jacob tu pun dapat kat dia juga. Anak mak pak dia yang masuk Islam dapat kat dia. Tu yang kata seronoknya kita jadi orang yang memberi hidayah, menjadi sebab, penyebab kepada Islamnya orang lain. Lepas tu kita tuan-tuan, hidup kita ni kalau boleh bawa orang Islam, orang non-Muslim masuk Islam, seronok. Hebat. Ni makna kita hidup lama pun duk dakwah kat orang Islam, yang orang bukan Islam tak masuk Islam lagi. Ni apa cerita? Cabaran dakwah kemarin Ustaz cakap. Dia suruh cakap pula lah ni, cabaran dakwah kepada umat Islam masa kini. Bukan cabaran kepada umat Islam, bukan nas Muslim, bukan kepada orang yang bukan Islam, tetapi kepada orang Islam.
Sebab dia kata sekarang ni orang Islam menghina Islam, bukan Islam menghina Islam. Nah, ni yang berlaku kan. Dia dedah baru ni tu Ustaz tunjuk. Ni baru ni maki kat Nabi, maki depa tabuh dia di pucung, depa belasah dia sampai bersos cili mulut dia, rupanya darah. Pak mulut dia. Rupanya dia ni Ustaz tengok macam tak apa nak betul. Macam isim-isim sikit gila. Kalau gila lain hukum dia. Kalau tak gila memang murtad lah, boleh halal larah. Nah. Tetapi kalau dia gila, dia tidak waras, tak boleh. Hukum diangkat. Hukum itu diangkat. Rufi'al qalam an salas. Diangkat hukum itu 3. Wa an junun hatta yafiq. Daripada orang gila sehingga dia waras balik. Kalau dia gila, dia buat apa, dia maki apa pun, kita tak boleh ambil hukum tindakan. Sebab dia tidak ada akal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kita bacalah tuan-tuan perempuan sekalian satu hadis Nabi SAW, hadis yang pertama. Jadi duk cerita mukadimah tu panjang lah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Nak tekankan bagaimana akhlak dapat menarik hati manusia. Sebab tu kerana budi aku terpersona, kerana budi aku tergoda. Itu dia. Sebab tu dah orang masuk Islam. Jangan tu kita menyanyi dulu Rasulullah tu, Rasulullah dalam mengenangmu kami ikuti perjalanan sirah dia. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tuan guru kita almarhum Ustaz Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Banjari Al-Maliki, dia buat main kita 40 hadis kitab yang dia kumpulkan 40 hadis akhlak mulia. Dia menghimpunkan dalam kitab ni hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk berakhlak mulia dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Hadis yang pertama, akhlak yang ditampilkan, yang disuruh oleh Nabi SAW ialah kasih sayang sesama kita orang Islam. Sebab itulah kita tak mau mereka hina Islam. Takut nanti mereka yang terhina diri mereka tu. Mereka tidak boleh menjejaskan Allah, tidak boleh menjejaskan Islam. Tetap indah walaupun mereka hina, tetap mulia. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan mulia, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia daripada Islam. Buatlah apapun kat Islam ni, hang hina lah macam mana pun, dia tetap mulia. Yang kita takut tu dia yang jadi hina nanti. Hina, paling hina, Ustaz baca kitab semalam, mengajak di sesi 19 Subang Jaya Masjid Abu Bakar. Satu yang paling hina ialah bila dicampak Allah dalam neraka. Itulah tempat paling hina. Itulah dia kesudahan bagi orang yang hina, bila Allah lempak masuk dalam neraka. Habis kemuncak kehinaan. Jadi dia ni kita takut ni. Takut yang tu lah kita duk nasihat, janganlah duk buat lagi, tobatlah, jangan duk hina Islam lagi, berhentilah, sebab nanti aku takut hang akan dihina oleh Allah. Dan bila Allah hina seseorang, tiada siapa lagi yang dapat memuliakannya. Baca ayat surah Al-Hajj ayat 18. Buka nanti balik. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat memuliakan orang yang Allah hina. Dia duk hina Allah, hina Islam, hina Rasulullah. Allah sekali hina dia, Allah tarik hidayah, dia kekal dalam neraka selamanya. Terhina dan terperuk, tercorok di dalam api neraka, mendekam dalam api neraka. Seorang insan kalau masuk penjara, sudah hilang dia punya harga diri. Dia jadi malu, dia jadi jadi orang kata apa, tak berani ke depan. Banduan bila nak masuk masyarakat balik, Allah begitu sukar dan susah. Ini kan pula dilempak dalam neraka, lagi dahsyat daripada masuk penjara. Seorang yang Allah muliakan, dia tutup aib. Bila Allah Ta'ala buka aib, hina. Orang maki dia, dulu orang puji dia. Bila Allah buka aib, orang akan hina dia.
Dulu kredit seorang yang bagus, pendakwah yang bagus, pendakwah yang beriman, yang bertakwa. Bila Allah buka aib, orang tahu keaiban dia, dia buat jahat, dia buat benda hina lah. Berkhalwat ke, berogol ke, memzina ke, Allah buka. Bila Allah buka, kredit tu bertukar jadi kejian. Pujian yang kita bagi kat dia selama ni, sebelum Allah buka aib tu, tarik balik, bertukar jadi kejian. Kenapa? Aib dibuka. Kemudian bila dah dapat kejian, dia akan dapat balasan. Seperti misalnya masuk penjara, hilang maruah dia, dia nak bina balik tak boleh dah. Dia nanti akan rasa rendah diri, dia rasa tak boleh nak masuk masyarakat, nak pergi masjid pun orang pandang dia rendah. Last sekali dia jadi kupang tembaga, terpulau di tengah masyarakat. Walaupun dia duduk dalam masyarakat, masyarakat tak pandang dia. Itu dunia tuan-tuan bila masuk penjara. Pencen ditarik, segala kelayakan parlimen apa semua kalau masuk penjara 2000 ke atas, semua ditarik. Itu akibat hina bila kita buat benda yang salah, buat benda yang berdosa. Itu dunia. Kalau akhirat lebih lagi lah puan-puan sekalian. Sebab tu kita atas kasih sayang kita kepada umat, kita nasihat, kita berikan ingatan, kita berikan nasihat, kita berikan di atas dasar kasih sayang, kita nasihat adik-adik kita ni. Nama apa tempat tu? Hak depa pergi buat cerita lawak menghina Islam. Crack club apa? Crack house. Crack house. Dia Montila tu saya dah buat lah, yang pergi tu orang Islam, yang hina tu orang Islam, yang buat persembahan tu orang Islam. Lepas tu diviralkan pula. Benda itu tidak akan menjadikan mereka mulia, bahkan akan menjadikan mereka lebih terhina dunia dan akhirat. Dan ingat ayat itu, amaran, pegangan, prinsip pokok hidup kita. Bila Allah hina seseorang, tiada siapa lain yang boleh memuliakannya. Baik. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim riwayat hadis ni daripada Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi nama Nu'man bin Bashir. Dua-dua mereka masuk Islam. Nu'man masuk Islam, ayah dia Bashir pun masuk Islam. Sebab tu dikatakan radhiyallahu taala anhuma. Anhuma tu makna Allah Taala redha mereka berdua. Mereka berdua tu maksud dia dan ayah dia lah. Dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalan perumpamaan orang beriman pada kasih sayang, pada hormat menghormati, pada cinta mencintai adalah seumpama jasad yang satu, seumpama badan kita yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila sakit satu anggota, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka berjaga malamlah seluruh jasad yang lain menanggung sakit dan berjaga malam. Tak boleh tidur. Sakit gigi, semua badan kita tak boleh lena. Sakit kepala, badan kita semua tak boleh lena. Semua bersolidariti, semuanya berpadu, bersatu, simpati, tak boleh nak lena. Sakit kaki, gout, yang lain tak sakit, tapi pasal apa tak boleh lena? Sebab kerana itulah yang kita, Nabi nak kita rasa bila seorang dicubit atau dihina atau dibuat keganasan, penindasan, kezaliman, kita orang Islam di seluruh dunia bersatu, berpadu, sama-sama merasa sakit, sama-sama bangkit membela, sama-sama bangkit membantu, sama-sama bangkit untuk mengeluarkan mereka yang ditindas itu. Itulah yang Nabi nak.
rasa kesepaduan, rasa persaudaraan yang tinggi seperti satu badan. Bukan satu keluarga lagi. Lah ni kata keluarga Malaysia. Allah nak, Nabi nak bukan keluarga Malaysia. Seperti satu badan kita, anggota badan kita ni. Artinya orang Islam yang lain tu macam badan kita yang satu. Macam jari kita, macam kaki kita, macam tangan kita, macam anggota kita yang lain juga. Kalaulah mereka dikenakan kesakitan atau diberikan penganiayaan dan kezaliman, kita bangkit membela mereka. Kalau mereka susah, kita bangkit tolong mereka. Kalau mereka miskin, kita bangkit keluarkan mereka daripada kemiskinan. Beginilah yang Nabi gambarkan betapa kasih sayang sesama orang Islam sangat tinggi. Dia suruh kita buang segala yang boleh menyebabkan kita tidak rasa kasih tu, seperti warna kulit, suku, perbezaan bahasa, perbezaan budaya. Semua tu buang. Bila dia Islam, dia saudara kita. Walau kulit dia hitam, dia saudara kita. Walau dia kulit putih, dia saudara kita. Walau dia kulit merah, dia saudara kita. Tak perlu lagi kita mendiskriminasikan, memandang rendah orang yang lain disebabkan warna kulit, bahasa dan budaya yang berbeza, lalu kita memberikan dia tuan-tuan layanan yang berbeza, double standard. Tidak. Asalkan dia sama-sama Islam, asalkan dia memeluk Islam, asalkan dia melafazkan syahadah, kita sudah menganggap dia saudara kita. Kita sudah boleh bersatu padu, tolong menolong, bantu membantu. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Silap ke? No? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saja nak tengok dia alert tak alert, no? Apabila didapati mana-mana bahagian dari kalangan umat Islam yang ditimpa musibah atau kemalangan, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut. Bukan takat merasa simpati saja, tetapi diterjemahkan dengan tolong. Mula-mula hati kita rasa simpati, rasa kesian. Ya Allah, kesiannya kepada mereka di Baling. Ustaz baru ni balik Kedah, pergi tengok mangsa-mangsa Baling. Ustaz singgah satu pusat khidmat masyarakat, bagi bantuan kat mereka sikit. Ustaz sampaikannya, ayah Ustaz yang keluar duit, dia ada duit banyak sikit pada Ustaz, dia keluar dari tanah hang bagi. Tak apa, tak bagi tak apa. Dia pun dalam sampul, kita pun bagi, di tanah pergi bagi kat Ustaz untuk bantu. Rasa kesian, simpati, ayak mai kat depa kepala ayak habis. Ustaz pergi tengok di tepi rumah, tepi jambatan ni, tepi sungai ni, rumah batu. Dia bawa hancur rumah. Kebetulan rumah tu dia pergi semayang di masjid. Masjid tu atas bukit sikit, sebelah sungai. Ni sungai, ni bukit sikit, naik sikit. Lepas pada sungai tu, pada jambatan yang rosak tu, dia bawa sekali jambatan. Tentera baru buat jambatan sementara, dia bawa jambatan dengan rumah-rumah dia sekali bawa. Kepala ayak mai daripada bukit. Dia kata takungan di atas, menteri semua, menteri kasar Tuan Ibrahim, Tuan Man kata kemungkinan berlaku kepala air tu sebab purata hujan 42 mm saja, tak banyak hujan yang turun daripada langit. Dia kata mungkin kerana pecahnya takungan yang di atas bukit Gunung Inas tu, yang dia buat projek Musangking. Musangking ni lama-lama murah, dia depan rata tanam lah ni. Dulu di Pahang ya, lah di Changlun ada, di Baling ada, sampai 30,000 hektar. Bukan ekar lagi, hektar. Maka tuan-tuan, perempuan sekalian, takungan crack di atas ni, pecah kot. Dia ada buat macam kolam takungan air. Yang tu dia kata pecah, yang tu dia timpa mai hanyut. Jadi kita tengok simpati, kesian, kasih sayang sesama Islam. Ada masjid buat baru ni, Masjid Kirara. Ustaz tengok Masjid Al-Ihsan tu, imam dia orang sana, orang Baling, orang Ibu ikut. Kawan Ustaz jugalah, Ustaz Umar. Ni umat kita, umat Mansur ni pun orang belah-belah Kulim kot, no. Dia Kulim, dia tak kena banjir, no. Maka Ustaz Umar ni dia pergi himpun duit daripada orang-orang jemaah Kirara. Dia pakat pi jemaah pi bantu, pi buat
majlis sampaikan bantuan, bagi duit RM1, mereka tak bagi baju-baju apa ni, bagi duit senang. Tak gaduh nak bawa teruk-teruk. Daripada kira RM1 senang nak bawa dengan lori dengan apa, tak payah. Bawa duit yang pergi bagi, mereka boleh pergi beli. Jadi mereka pakat bagi ikut seorang 200 ke apa-apa yang mereka bagi takat mana kemampuan yang mereka dapatlah dana. Ustaz Umar sendiri pengetuai, dia sebagai imam, dia bawa pergi ke kawasan-kawasan yang kena Allah. Masih Ustaz pergi minggu lepas pun masih lagi dalam keadaan yang tidak selesai lagi, duk cuci tak habis lagi. Dan katanya semalam pula hujan dia mai pula dah, naik pula ayat. Jadi ini serta simpati kasih sayang. Kita bukan tengok kesian haram tak buat apa tak jadi. Kesian diterjemahkan dengan tindakan. Mula-mula rasa dalam hati, lepas tu tunjukkan dengan perbuatan. Macam mana? Ambil duit bos dan tabung dana bantuan mangsa banjir. Kita duduk di sini, tak boleh pergi, kita bagi duit kita. Ambil RM10, RM20 masuk. Ya Allah, ni aku tanda sayangku kepada umat Islam yang kena musibah dibaling. Yang boleh bantu dengan tenaga, dia bukan takat bawa duit tu, dia bawa, dia pergi buat cuci pula, program cuci rumah, cuci kawasan, cuci masjid, cuci sekolah, dia pergi dengan jentera 4x4 dan sebagainya. Tak kurang juga yang ambil kesempatan pun dah. Selalunya dalam bab politik dia syok pergi ambil selfie haram orang lain yang buat. Dia pergi ambil nama dia pergi ambil bagi bantuan, dia pergi ambil gambar. Oh, saya sedang memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Baling. Nak dapat kredit, nak dapat sokongan. Hak tu pun ada juga. Tu tak kasih betul, tu bukan sayang, tu ada udang sebalik ni. Yang betul-betul ini yang tolong kerana kasih sayang musibah yang kena kepada orang tu, dia berasa kesian, tak tahu nak buat macam mana, dia buat keluar duit dia sikit sebagai tanda aku ni bersama dengan rasa simpati dan kasih sian. Tak boleh nak tolong dengan yang lain. Sedikit bantuan dari segi kewangan dana kita hulurkan. Itu tanda kita ada kasih sayang dalam hati kita, dan itulah yang akan menyebabkan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dapat rahmat Allah, dia tengok rahmat sama kita ni. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah kamu dengan yang di bumi, nescaya yang di langit pun akan menyayangi kamu. Tu Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah dan oleh orang lain. Seorang yang bapa yang ganas tidak akan disayangi oleh anak-anak. Seorang mak yang ganas, yang cengih, yang bengis, tak akan disayangi oleh anak-anak. Nabi kata la yurham. Sebab tu bila dia tengok ada seorang sahabat Nabi, dia ni ada 10 anak, dia tak pernah cium anak dia. Aqra' bin Habis kot nama, saya tak silap. Aqra' bin Habis. Dia beranak ramai 10 orang. Tapi dia kata seorang anak aku tak pernah cium. Dia duduk tengok Nabi cium Hasan Husin, cium. Nah, Nabi cium cucu-cucu dia, sayang. Ishlah, hang macam tu ke Aqra'? Tak boleh. Kalau hang tak menyayangi, engkau nanti tidak akan disayangi. Kalau kita nak orang kasih kita, kita kena kasih kat orang dulu. Give and take, memberi dan menerima. Kalau kita nak orang beri kat kita, kita tak pernah bagi kat orang, tak boleh. Kita kena bagi, kemudian baru kita boleh terima. Begitulah orang yang tak pernah sayang kat anak cucu nak sayang macam mana? Tak pernah ambil tahu cucu dia, tak pernah bagi appreciate penghargaan duit ringgit. Bukan kata duit ringgit kasih sayang, tak parah. Jamu makan pun dah apa, malas nak jamu anak cucu mai pun dia tak apa nak layan. Pergi balik. Bising aku tak suka, hampa rayuh. Esok dia sakit, anak cucu pun tak mai, lari. Jadi sebab tu pegangan kita nombor 1 hadis kita baca hari ini, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang kita tampil, kena tunjukkan dalam hidup kita. Dengan kasih sayang inilah terbitnya yang lain-lain. Kerana kita kasih sayang, kita tak berani kelentong orang.
Kerana kasih sayang kita buat amanah, kita tidak khianat. Itu punca dia. Kerana kasih sayang kita bagi nasihat, kita bagi ilmu, kita bagi sedekah, kita bagi duit, kita bagi tenaga. Sebab kasih sayang punca dia. Sebab tu imam ataupun Ustaz Fahmi Zamzam meletakkan hadis ni sebagai hadis yang pertama, kerana dia punca kepada segala kebaikan yang lain yang kita buat, berpunca daripada kasih sayang. Kita boleh tahan dengan perangai suami kita, dengan perangai isteri kita. Kadang bukan elok sangat, perangai kita masing-masing ada cacat celah, tapi siapa dia boleh tahan? Dia boleh tahan kita, kita boleh tahan dengan dia. Sebab kasih sayang. Boleh tahan, boleh bertahan sampai 40 tahun menikah, sampai 15 tahun menikah, 20 tahun menikah. Kadang marah, merajuk ada, tetapi masih boleh bertahan sebab ada kasih sayang. Kalau tak ada, putus sudah kasih sayang. Serai no? Maka itulah dia kasih sayang, punca segala-galanya. Ke suatu perhubungan dapat dipertahankan pun kerana kasih sayang. Tapi kalau Tuhan tarik kasih sayang, dia tak rasa apa dah. Dia pi terus. Sebab tu kena sabar. Orang yang sabar ni, kita kena hati-hati no. Dia sabar, kita duk buat. Last kali dia pi, dia tak balik dah. Orang yang sabar tinggi, kalau dia berpaling daripada kita, dia paling tak patah balik dah. Tu tok lelaki yang sabar, yang tak pernah marah bini. Tapi bila dia sekali marah, dia tak balik, tak ambil dah. Dia pi terus lah. Tapi jangan bagi sampai dia pi terus tu lah, hampa kena jaga. No? Sebab orang sabar ni, dia bertindak, dia memang tak buat, tapi bila sampai puncak dia akan buat. Bila dia buat, dia tak patah balik dah. Dia pi tak patah dah. Tak usah buat macam mana, tak usah pujuk macam mana, dia tak balik dah. Tu kata orang sabar ni, orang siap, orang sengak, orang diam, orang tak pernah marah kat kita. Jangan kita buat lebih kurang kat dia. Sekali dia pi, kita tak patah balik dah. Nah? Jadi itulah nasihat Ustaz, no? Betul tak? Betul tak? Betul. Perempuan tahulah lebih hidup lama pada Ustaz lagi, no? Lagi banyak asam garam dia. Lagi banyak dia punya, orang kata apa, pengalaman hidup. Nah? Jadi takat itulah perbincangan kita untuk pagi ni. Untuk kita pertemuan yang pertama, kita bersilaturahim di dalam kuliah duha kita ini, mudah-mudahan berikan kesan-kesan yang baik untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Menaikkan semangat kita untuk menambahkan ilmu dan juga amal kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita tutup sikit dengan kita zikir, dengan zikir yang dapat memberikan kita ketahanan dalam agama Islam, insya-Allah, mati atas agama Islam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.